Pada zaman yang Nabi sebut ini, kita hidup. Zaman yang Nabi sebut padang pasir yang kering kontang, Nabi kata, akan menjadi subur dan hijau. Dan sekarang ini berlaku. Bagaimana di Qatar, bagaimana di Dubai, bagaimana di Saudi. Maka ia terus berlaku dan terus berlaku. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat dan masa yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Masa yang Allah berikan kepada kita pada hari ini bukan kita mau dengan masa ini, tetapi masa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Seumpama kita hidup sampai pukul 8 ni tuan-tuan, 8.5 minit ini bukan kehendak kita. Bukan kita mau hidup sehingga 8.5 minit ini. Tetapi adalah dengan kemahuan Allah. Dan Allah masih lagi memberikan kepada kita ruang dan peluang ini untuk hidup. Cuma kita sebagai seorang hamba Allah, kita jangan lupa. Kenapakah Allah hidupkan kita ini? Adakah hidup ini hanya dengan kita salurkan kepada makan, minum, tidur, cari rezeki dan sebagainya? Dan kita jangan lupa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah tidak jadikan jin dan manusia ini melainkan kita tahu meletakkan ta'abud kita kepada Allah. Apa hikmah ubudiyah ni tuan-tuan? Hikmahnya kita bersyukur dengan segala nikmat yang Allah bagi dekat kita. Seperti yang Allah sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah bagi kita hidup, tanda syukur kita. Kita beribadah kepada Allah. Allah bagi kita harta, sehingga kita boleh guna harta ni makan, minum. Ujung-ujung tahun ni, orang pergi bercuti. Pergi sana, pergi sini. Dengan harta yang Allah bagi, tuan-tuan. Dengan nikmat yang Allah bagi. Jadi kita kena bersyukur. Dengan kita melakukan ubudiyah kepada Allah. Sihat yang Allah bagi, kita kena bersyukur. Sebab yang memberikan sihat dan yang menarik sihat itu Allah. Lagi-lagi kita duduk pada zaman ini, tuan-tuan. Zaman yang Nabi kata, umat aku akhir zaman. Mereka akan mati terkejut. Zaman ini kita tengok kawan-kawan kita, saudara kita, orang kampung kita, kebanyakan yang kita dengar peristiwa, banyak yang mati terkejut. 2-3 hari baru jumpa, nanti kita dengar dah meninggal lah. Meninggal dalam tidur dan sebagainya. Tidak ada asbab-asbab sakit yang panjang, tetapi Allah ambil. Zaman inilah. Dan pada zaman yang Nabi sebut ini, kita hidup, tuan-tuan. Pada zaman yang Nabi sebut ini, kita hidup. Zaman yang Nabi sebut padang pasir yang kering kontang, Nabi kata, akan menjadi subur dan hijau. Zaman yang Nabi sebut tu kita hidup. Zaman yang Nabi sebut 1400 tahun dulu, kita hidup. Dan sekarang ini berlaku. Bagaimana di Qatar, bagaimana di Dubai, bagaimana di Saudi. Maka ia terus berlaku dan terus berlaku. Yang disebutkan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya, tuan-tuan, apa yang perlu kita buat? Kita nak lari dengan zaman tu tak boleh. Sebab alam dunia ni satu. Kita nak lari mana? Kita hidup lagi zaman ni. Maka, tuan-tuan, kita baliklah kepada Allah. Kita kena ubah diri kita.
Tak berapa hari lagi kita akan masuk 2023, tuan-tuan. Diri zahir kita berubah. Umur kita berubah. Tubuh badan kita berubah. Dari muda kepada tua. Daripada larat kepada tak larat. Berubahnya, sekitar zahir kita ni, benda ni kita akan tinggalkan, tuan-tuan. Orang akan tinggalkan kita. Badan kita tak larat, badan ni akan ditinggalkan. Orang letak di dalam, dipanggil alat dikubur. Orang gali liang kita, 7 kali 5 dalam, orang letak badan kita. Sebab yang ni, zahir kita. Yang kita nak berubah ni, tuan-tuan, bukannya zahir kita. Yang kita nak berubah ini adalah akhirat kita, batiniah kita. Sebab Nabi sebut dekat kita, orang hidup ni besok kalau dia mati, bukan kalau lagi, dia mati ni, maka 3 perkara yang akan iring dia. Satu, Nabi kata, keluarga manusia ni, kawan, karib, apa semua akan iring dia. Tapi balik, tuan-tuan. Kedua, Nabi kata, harta kita, kenderaan kita, semua iring kita pergi kubur. Lepas itu balik. Satu ya. Iaitu amal yang salih. Lalu ketika alam ini berubah, tahun demi tahun, pindah tahun, apa yang berubah pada agama kita? Pada amal salih kita? Apakah ibadat kita makin bertambah setelah umur kita bertambah? Ataupun duduk pada tempat tu juga? Kalau dulu tak semayang sunat, sekarang pun tak semayang sunat juga. Kalau dulu tak baca Quran, sekarang pun tak baca Quran juga. Kalau dulu tak kumpulkan selawat zikir, sekarang pun macam tu juga. Tuan-tuan, kalaulah kita balik dalam keadaan tersebut, yang kita tak berubahkan diri kita, agak-agak kehidupan kita di sana macam mana? Mau tak mau, suka tak suka, redha tak redha, tetap pergi. Ini yang Allah duk ingatkan kita pada tiap-tiap pagi Jumaat. Fazuku bima nasitum liqa ayaumikum hadha. Rasakan azab Allah. Sebab masa dalam hidup ni kita lupakan akan hari pertemuan ini. Apa dia, tuan-tuan? Mahsyar. Sebab itu kadang-kadang orang kata, tuan-tuan, Allah tak minta banyak dengan kita. Allah minta kita jadi orang baik ya. Allah minta kita jadi orang baik. Kalau kita duduk dalam ahli ilmi, jadilah ahli ilmi yang baik. Kalau kita duduk dalam keluarga, jadilah ahli keluarga yang baik. Ayah yang baik, ibu yang baik, anak yang baik, kakak yang baik, abang yang baik, adik-beradik yang baik. Kalau kita dalam masyarakat, jadilah masyarakat yang baik. Allah tak minta banyak dengan kita. Allah minta harta kita setahun sekali ya, tuan-tuan. Banyak mana Allah minta harta kita? Yang tuan-tuan tahulah. Setahun sekali ya. Wajib semua orang setahun sekali ya. Zakat fitrah. Kalau kita ada duit banyak, himpun duit banyak, wajib bagi setahun sekali. Yang tu pun tak banyak. 2.5%. Aku minta yang tu. Itu pun tuan-tuan, ada orang yang gagal kembalikan harta dia kepada Allah. Kerana dia rasa, harta ni aku punya. Kita lupa, tuan-tuan. Harta ni Allah punya. Allah bagi kita. Contoh satu ya. Covid 2 tahun. Mana harta kita? Mana kemampuan kita? Mana ilmu kita? Mana kekuatan kita? Allah hantar satu virus yang orang tak nampak pun. Saya tak nampak, tuan-tuan tak nampak, satu dunia tak nampak. Semua orang takut. Benda tak nampak, orang takut. Batuk saja orang takut. Sesama saja orang takut. Tidak, tuan-tuan. Kawan-kawan kita dalam surau, batuk ya kita kelin. Covid lah.
Sekarang, kita tak takut dah. Kita lupa dah. Allah tak zalim kita. Tetapi kita yang zalimkan diri kita dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita, kita tak gunakan kepada jalan yang dikehendaki oleh Allah. Ingat, Allah pesan kat kita, inna tiap minggu tuan-tuan, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Aku bagi akal, aku dah hantarkan Rasul, Rasul dah tak ada, ulama ada, tunjukkan jalan mana baik, mana yang tak baik. Pada ketika itu kamu pilih. Nak jalan syakiran, nak jalan kafura. Sebab itu tuan-tuan, antara perkara yang ramai orang gagal, ibu bapa ni. Saya sebagai seorang ayah, tuan-tuan pun sebagai seorang ayah. Isteri kita sebagai seorang ibu, isteri saya juga sebagai seorang ibu. Kita masing-masing ada anak. Sebab itu tuan-tuan, zaman ini, zaman yang mana Allah angkat kasih sayang di dalam kekeluargaan ini. Keberkatan di dalam keluarga ni diangkat oleh Allah Ta'ala. Kita minta dengan Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ya Allah, bagikan pada aku isteri dan anak-anak yang sejuk mata hati aku. Waj'alna lil muttaqina imama. Tapi jangan lupa yang ujung. Jadikan kami ketua keluarga yang bertakwa kepada Allah. Seorang suami, dia nakkan isteri yang baik. Tetapi dia terlupa, dia bukan suami yang baik. Ketika kita nakkan isteri kita, isteri yang baik, kita kena jadi suami yang baik. Ketika kita nak suami kita suami yang baik, maka jadilah isteri yang baik. Tuan-tuan, sunnah ni, sunnah Nabi ni bukan takat serban dia, tuan-tuan. Sunnah Nabi ni bukan takat jubah dia. Tuan-tuan pernah dengar tak Nabi tengking isteri dia? Ibu-ibu, kakak-kakak semua pernah dengar tak Siti Khadijah tengking Rasulullah? Kita ikut sunnah pada satu aspek yang lain. Tetapi kita tinggalkan sunnah pada satu aspek yang lain. Tuan-tuan, kalau kita nak hidup kita barakah, ini guru saya pesan. Kalau kita nak hidup kita berkat, rezeki kita berkat, mulakan daripada rumah. Jika rumah kita berkat, rezeki kita berkat. Seorang anak yang hidupnya berkat, ketika dia dapat redha daripada mak dan ayah dia. Tuan-tuan, kita jangan tengok sekarang kita jadi mak, kita jadi ayah. Kita juga pernah jadi anak. Jangan lupa tuan-tuan. Kita kalau tak mau anak kita menjadi anak yang derhaka kepada mak dan ayah kita, kepada kita, kita kena jaga hubungan kita dengan mak dan ayah kita. Sebab itu di dalam doa, tiap-tiap lepas semayang, jangan lupa tuan-tuan. Kita baca ni, Rabbana faghfir lana zunubana waliwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, ampunkan dosa mak ayah kami, kasihankan keduanya macam mana dia kesian kat kami masa kami kecil dulu. Sebab itu tuan-tuan, kita ni untung. Sebab kita ada mak, kita ada ayah. Allah uji kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir kita tak ada ayah. Dia membesar tanpa ibu, tuan-tuan. Sebab itu kita kena syukur dengan Allah. Kita kena syukur dengan Allah. Maka kita kena lihat apa yang perlu kita buat. Sebagai seorang anak, tuan-tuan, kita mengaji dulu-dulu, 3 kali saja mak dan ayah kita panggil kita, kita tak menyahut. Kita dinamakan anak yang derhaka. Agak-agak tuan-tuan, kita semayang kita cantik.
Sembahyang jamaah kita cantik. Mak dengan ayah kita gagal ataupun cantik. Masuk syurga ni tuan-tuan, bukan dengan jalan ibadat saja. Hablum minallah wa hablum minan nas. Sebab itu Nabi sebut kaedah. Kalau kita nak tahu yang kita ni orang soleh, kita nak tahu kita ni ahli syurga, Nabi kata, tanya 3 orang. Pertama, Nabi kata, tanya ahli kita. Anak-anak kita. Isteri kita. Tanya dia. Tanya anak ahli kita ni. Kedua, Nabi kata, tanya isteri kita. Ahli kita ni, termasuklah kita tanya adik-beradik kita. Kalau saya sebagai abang, saya kena tanya adik-adik saya. Kakak saya, abang saya. Aku ni macam mana? Kalau dia orang kata jahat, tuan-tuan, bermakna kita tak boleh masuk syurga tanpa melalui neraka Allah. Kita kena masuk neraka dulu. Bab syarat nak masuk syurga kena bersih. Kalau kotor, maka cara penyuciannya besok di akhirat adalah dalam neraka Allah. Yang ketiga, tentang apa kata Nabi SAW, tanya jiran kita. Jiran kita, 40 buah rumah sekeliling kita, kata kita orang baik. Kita masuk syurga. Orang pun tanya, susah lah Ustaz masuk syurga? Memang susah. Kalau senang, ramai orang masuk syurga. Hatta Nabi sebut, orang yang mati husnul khatimah, bighairi hisab ini, 1000 seorang. Hak lain kena lalu dulu neraka Allah. Susah Ustaz? Susah ha? Kita boleh cakap kita ahli syurga, tuan-tuan. Sampai sekarang kita tak berhenti kata orang lagi. Kita boleh cakap ibadat kita banyak. Saya bawa balik umrah Ustaz. Tanya, bila akhir hari yang terakhir kita dengar keburukan orang? Bila hari yang terakhir kita cakap keburukan orang? Bila hari terakhir kita baca keburukan orang? Zaman sekarang, tak payah dengar. Baca cukup dalam WhatsApp. Nabi kata, siapa yang dengar, siapa yang kata keburukan orang lain, gali keburukan orang lain, seluruh amalannya pada hari itu habis. Dipadam oleh Allah, diberikan kepada orang yang kita kata. Itu ulama kata, kita buat satu benda wajib, dalam masa yang sama kita tinggal satu benda wajib. Semayang kita buat, hasad kita tak tinggal. Semayang kita buat, sombong kita tak tinggal. Tolak campur kosong. Maka kita rasa ada amalan. Inilah orang yang muflis, tuan-tuan. Utang kita, utang adik-beradik kita, utang kawan-kawan kita. Di sana, cara bayar hutang, tuan-tuan, dengan dipotong amalan. Ada riwayat kata 40 tahun, ada riwayat kata 70 tahun dipotong. Susah lah Ustaz masuk syurga. Memang susah lah. Sebab syurga ni tidak ada penyiksaan. Syurga ni tidak ada azab. Tidak ada masalah. Yang adanya nikmat, nikmat dan terus nikmat, tuan-tuan. Maka orang yang bersungguh-sungguh di dalam dunia, baru ya dia dapat rehat di akhirat. Tuan-tuan, saya selalu cakap dengan anak-anak saya, isteri saya, jadi jahat senang. Nak jadi baik susah. Nak jadi ayah senang. Tapi nak jadi ayah yang baik susah. Tuan-tuan, Sayyidina Fatimah kahwin dah masa tu dengan Sayyidina Ali. Rasulullah tanya lagi kepada Sayyidina Fatimah, wahai anakku, kau dah semayang belum?
Tuan-tuan, bila hari terakhir kita tanya anak perempuan kita semayang? Jadi ayah ni susah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab isteri kita akan dakwa kita di akhirat. Anak-anak perempuan kita akan dakwa kita di akhirat. Kalau sampai sekarang dia orang tak semayang, sampai di sana besok mereka akan kata dengan Allah, ya Allah, aku tak semayang ni hasil didikan ayah aku. Besok rambut mereka ini digantung di dalam api neraka Allah sehingga menggelegak otak-otak mereka disebabkan buka aurat. Mereka kata dengan Allah, ya Allah, takkan kami saja kena azab? Kami buka aurat ini, ya Allah, hasil didikan ayah-ayah kami. Bukan senang, tuan-tuan. Bukan setakat kahwin boleh anak lepas macam tu. Sebab Nabi kita, semua orang akan dipersoal apa yang ada di bawah dia. Kita kena tanya, tuan-tuan. Kita bagi makan anak kita daripada hasil yang halal atau yang haram. Ditanya oleh Allah. Ini, tuan-tuan, mak dan ayah. Sebab itu, tuan-tuan, sebenarnya menjadi ibu dan menjadi ayah ini, jangan kita pandang daripada satu sudut. Aku ayah, aku ibu. Kau kena ikut cakap aku. Yang ni satu sudut yang lain. Ini satu sudut di antara anak dan mak ayah. Dalam satu sudut, tanggungjawab kita sebagai seorang ayah. Tanggungjawab kita sebagai seorang ibu. Tuan-tuan, orang dulu, ilmu ini dibudayakan. Perasan tak mak kita dulu? Dia ndoi kita, dia baca apa? Dia buai kita dulu, dia baca apa? Tahlil, tuan-tuan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai dia buai ndoi kita. Dia buai boyan kita. Dia tanamkan dalam jiwa anak dia tahlil, mentauhidkan Allah. Sekarang tak ada, tuan-tuan. Anak kita, ndoi cucu kita, pakai lagu. Tuan-tuan, saya nak kata macam ni. Yang akan menemui zaman Dajjal bukan kita, tuan-tuan, segi akalnya. Yang akan menemui zaman Dajjal ini cucu kita. Kita dulu, mak ayah kita didik kita dengan kalimah tauhid. Saya tak lama, tuan-tuan, mati. Tuan-tuan pun macam tu. Tapi kita tengok anak-anak kita, didik cucu kita, tarbiyah cucu kita. Macam mana tarbiyah ini mereka boleh menghadapi zaman Dajjal besok keluar. Dajjal ni, tuan-tuan, dia suruh mengaku dia Tuhan kalau nak makan. Masa tu kita tengah lapar sangat. Ketika anak-anak kita sendiri, tidak mendidik cucu kita dengan agama. Tuan-tuan, kejayaan seorang ayah dan kejayaan seorang ibu bukan dengan kerjayanya. Alhamdulillah, anak saya jadi doktor. Belum jaya lagi ayah ni. Tapi kalau anak kita menjadi seorang doktor yang baik, kita berjaya, tuan-tuan. Tiap-tiap minggu dia tanya khabar kita. Ya, apa khabar? Makan lagi? Sihat dah? Kejap balik tengok kita. Yang ni anak yang soleh. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, apabila mati anak Adam, putus segala amalan dia. Melainkan 3 perkara, Nabi kata. Hadis ni tuan-tuan dengar. Tuan-tuan dah biasa dengar. Tapi pada saya hadis ni cukup cantik. Cantik pasal apa? Pertama, Nabi kata sedekah jariah.
Tuan-tuan, kalau kita jenis tak ada duit ni, nak segah macam mana? Bukan semua orang Allah bagi duit. Benar tak? Ada orang Allah tak bagi duit. Ada Allah tak lebihkan dia pada harta. Duit ada, tapi tak lebih. Kan? Ada orang cakap dengan saya, tanya saya tentang, Ustaz, betul tak Ustaz? Saya ni tak cukup saya. Apa jalan Ustaz? Dalam Quran Allah suruh berniaga ke? Dah. Nak bagi cukup bukan suruh berniaga. Nak bagi cukup main saham kan tuan-tuan? Nak bagi cukup bukan main saham. Nak bagi cukup buat apa tuan-tuan? Saja kita tanya dia ngaji tengah sejuk-sejuk. Nak berhenti dah. Saya nak datang ni sampai hujan. Ni bos riak. Baru habis berhenti. Allah ajar kita. Ini formula yang Allah bagi tuan-tuan. Kalau nak cukup dalam hidup ni tuan-tuan, nak tenang hidup, tuan-tuan baca ayat 1000 dinar, gantung kat dinding. Jangan baca, jangan gantung tuan-tuan. Beramal. Itu ilmu yang kita kena buat. Allah sebut dalam Quran, wa may yattaqillah ayaj'al lahu makhraja. Siapa yang takutkan Allah, Allah bagi jalan kelepasan. Allah angkat masalah dia. Allah selesaikan masalah dia. Ni Allah didik kita. Takut ni apa tuan-tuan? Benda jahat tinggal. Kita buat benda baik dah tuan-tuan. Alhamdulillah. Walaupun tak dapat buat hak sunat-sunat. Hak wajib-wajib ni kita buat. Kita tak tinggal semayang. Alhamdulillah. Kita tak tinggal puasa Ramadan. Alhamdulillah. Kita tak tinggal zakat fitrah tuan-tuan. Alhamdulillah. Tapi hak jahat yang wajib kita tinggal, kita tak tinggal. Mengumpat ni wajib kan? Wajib tinggal ke wajib buat tuan-tuan? Kenapa? Saya tuan-tuan, tahun ni, orang kata Ustaz jangan cakap umur Ustaz. Saya tak kisah, cakap umur ke tak cakap umur, macam tu juga. Bukan dia yang muda. Tahun ni tuan-tuan, umur saya 53. Saya lahir 1969. Tuan-tuan, 53 tahun Allah bagi chances kat kita berubah jadi orang baik. 53 tahun Allah bagi peluang kat kita tinggal mengumpat. Kita nak cakap dengan Allah alasan apa? 53 tahun Allah bagi peluang kat kita belajar semayang malam. Gagal. Sampai sekarang kita semayang malam gagal. 53 tahun Allah didik kita jangan sombong, rendah diri dengan orang, kasih sayang. Gagal. Mana Allah didik kita? Sebulan Ramadan tiap-tiap tahun. Kita jadi orang baik sebulan. Tuan-tuan, iblis ni sekali dia sombong. Sabit sekali dia sombong semua hidup dia. Sombong dah. Mudah Allah tunjuk kita dalam Quran. Dia kata apa dekat Nabi Adam? Aku lebih baik daripada Nabi Adam. Aku tak mau sujud. Aku lebih baik daripada Nabi Adam. Aku tak mau sujud. Kita bukan dalam bab sujud, tuan-tuan. Kita dengar peringatan daripada Allah. Kita tak mau ikut. Dan tak pergi. Kubur masing-masing. Mati asin-asin. Tuan-tuan, dah masuk kubur, baru kita tahu susah atau senang kita. Dalam dunia ni, tuan-tuan, kita boleh sombong dengan Allah. Tapi bila kita masuk saja dalam liang lahat, ketika itu banyak persoalan yang perlu kita selesaikan. Susah tuan-tuan. Dalam liang ni susah tuan-tuan. Bukan senang. Kita duduk rumah kita pun susah. Kena bayar setiap bulan. Cukai pintu kena bayar. Duit pengurusan kena bayar. Tuan-tuan, yang duk heret kita ni banyak. Anak kita, jiran kita. Saya salah apa Ustaz? Jangan buat-buat tuan-tuan. Kita bela kucing kita berak depan rumah orang. Jaga tuan-tuan.
Hak jiran kena jaga. Kita tanya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan. Saya tanya dari saya. Kita ngadik-beradik kita macam mana? Putus tak silaturahim? Allah sebut lagi pada ayat seterusnya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang takut kerana Allah, Allah akan bagi kat dia, kurnia kat dia, rezeki yang tanpa disangka-sangka. Kalau nak berkat rezeki, tuan-tuan, takutlah dengan Allah. Betul ulama' dia susun kat kita. Antara jalan nak barakah rezeki, ulama' kata apa? Istighfar. Ini bertepatan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rezeki ini menghalang. Rezeki ini terhalang disebabkan dosa. Pasal apa kita tak cukup? Tak berkat. Yang ni masalah, yang ni masalah. Tengok dosa kita. Tengok dosa kita. Dosa kita dengan isteri kita. Tuan-tuan, yang ni saya tak sentuh bab ilmu lagi. Ilmu ni Nabi kata, wajib atas tiap-tiap orang Islam laki-laki dan Islam perempuan. Lama mana kita tinggal mengaji dulu? Saya tinggal mengaji 20 tahun Ustaz. 20 tahun tu dikira dosa, tuan-tuan. Wajib ain dalam hadis tu tinggal sama macam hukum tinggal semayang. Kita kahwin, kita ada isteri. Kita ajar tak isteri kita? Fiqh dia, tauhid dia, tasawuf dia. Lantaklah dia Ustaz, dia pandai-pandai cari sendiri. Tak. Seorang isteri dan anak perempuan dia tanggungjawab seorang ayah dan seorang suami. Dan seorang anak laki-laki di bawah tanggungjawab seorang ayah dia selama dia tidak akil baligh. Saya saja kongsi, tuan-tuan. Saya baru kahwin, saya tengok isteri saya ambil semayang. Dia mengaji, dia tak mengaji, itu cerita lain. Tapi aku nak tengok ambil semayang, betul tak pada segi fiqh dah? Betul, selesai. Saya tunggu dia semayang, tuan-tuan. Cara dia sujud, cara dia turun, cara dia pakai telekung. Sebab apa? Besok jika di padang mahsyar, semayang dia tak sah, dia akan dakwa saya. Besok apabila di padang mahsyar, wuduknya tidak sah, dia akan dakwa saya. Tuan-tuan, kalau selama dia berkahwin dengan kita, semayang dia tak sah, macam mana tuan-tuan? Dosa kita yang tak semayang zaman muda ataupun tak larat, kita nak tanggung. Tak, kita tak semayang zaman muda dulu, kita tak larat tanggung, tuan-tuan. Belum dosa-dosa lain. Dosa kita kerja, tak masuk lambat, kawan pergi punchcard dulu. Zaman punchcard dulu. Gak-gak pahala ke tuan-tuan? Kawan punchcard, kita main lambat, pahala ke? Tak tahu nak cakap. Kalau kita kata pahala, wallahualam. Kita roti 4 jam, tulis 7 jam. Kalau yang ni disuruh oleh agama, terpulang lah tuan-tuan. Kita tak sakit, kita beli MC di kedai, di doktor, di klinik. Lalu kita hantar MC kita, boleh 2 hari cuti. Kalau cara tu dibenarkan oleh syarak, terpulang lah tuan-tuan. Kalau kita kata, pada Allah yang ni benar, pada Rasul yang ni benar, terpulang lah. Tuan-tuan, Allah tak pernah lupakan dosa kita. Allah tak pernah lupakan dosa yang kita telah lupakan. Nah, ingat yang tu. Dia tak pernah lupa dosa yang kita telah lupakan. Dalam dunia ni, aku mau hamba dia, Allah ni tuan-tuan, dalam dunia ni,
Allah bagi chances kita hidup dalam dunia ni. Supaya kita ikut perintah dia. Siapa yang ikut perintah Allah, sampai sana, hidup senang lenang macam tu. Ada orang tanya saya, Ustaz, pada mahsyar betul boleh syafaat? Kata. Nabi dah. Tuan-tuan, Nabi ni usaha tolong kita. Tapi kalau kejahatan kita melebihi daripada apa yang Nabi boleh tolong, tetap lebih. Memang Nabi duduk dekat titian sirat. Kita nak meniti titian sirat, Nabi duduk belah tu. Nabi angkat tangan. Ya Rabbi salim salim ummati, wahai Tuhanku, selamatkan umatku. Tapi dosa kita banyak sangat, gelincir. Tuan-tuan, doa Nabi tak makbul kah? Makbul. Tapi syafaat Nabi ni tak boleh tampung kita. Sebab jahatnya kita. Sebab salahnya kita. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita jadi seorang ayah, kita jadi seorang ibu, jangan lupa tanggungjawab kita sebagai seorang ayah dan seorang ibu.